Okey, sekarang saya sedang membuat eksperimen untuk menunjukkan keberkesanan baja bokashi kambing. Tapi yang ini kita lebih sesuai gunakan baja bokashi ayam sebab dia hanya mengeluarkan daunan. Jadi kami ada mengeluarkan dua jenis baja, iaitu baja bokashi kambing dan baja bokashi ayam. Untuk pokok buah-buahan, baja bokashi kambing lebih sesuai. Tapi yang ini oleh kerana dia daun-daunan, baja bokashi ayam kita akan gunakan. Lihat daun-daunnya agak kuning, menguning daripada sebelum ni hijau. Jadi kita kena bagi treatment sedikit dengan baja. Jadi kita harap dia akan berubah warna dari kuning kepada hijau pekat setelah kita berikan baja. Jadi sebelum kita membaja, kita elok bolak-balikkan tanah ni supaya kita boleh siram air ni dan tabur baja yang berkenaan. Kemudian kita dirus dengan air, siram dengan air. Untuk membaja. Setelah kita siram dengan air, kita ambil baja bokashi ayam. Baja bokashi ayam, BOA ni maknanya ayam. Satu ni maknanya 1 kilo. Jadi kita ada kumpulan mikrob berfaedah di dalam ni. Orang panggil EM. EM dalam bahasa Inggeris. US pattern kan singkatan nama tu kita tak boleh pakai. Jadi kita pakai BIM. Tengok perhatikan, dia bukan hanya mengandungi NPK saja. Dia mengandungi fosforus, kalium, magnesium, kalsium dengan kadar tertentu. Boron pun ada, iron pun ada, manganese pun ada, sodium ada. Ada banyak. Kalau baja kimia hanya 3 je NPK je ada. Kemudian tengok, ini yang paling penting sekali ialah mikrob. Mikrob. Banyak mikrob CFU per mililiter. Bilion mikrob di sini. Jadi produk ni di bawah bimbingan Jabatan Pertanian. 1 kilo. Tengok, ini panduan dia. Kita boleh guna sayur, sawi, kangkung, ayam. Bagaimana cara menggunakan? Di sini ada dia punya formula dia, berapa banyak nak gunakan. Dan walaupun ramai yang setuju bahawa baja kambing eloklah digunakan untuk buah-buahan, tapi baja ni boleh juga. Tengok di sini, betik, papaya, tembikai, durian, rambutan, ciku, pokok baru, dan ada formula. Kalau tuan-tuan dan perempuan dapatkan ni dari kami, bolehlah baca dia punya tu, apa yang terkandung. Dan di sini ada kita ajar, dia tunjukkan kaedah-kaedah pembajaan. Macam saya cakap tadi, kita kena cakar dia punya tanah dia, gaul-gaulkan. Lepas tu kita jirus air. Setelah disiram air tadi, maka kita bolehlah gunakan baja ni. Kena daun pun tak apa. Tabur di sekitar perdu, di sekitar akarnya. Okey, lepas tu kita boleh sekali lagi gaulkan. Gaulkan supaya baja ni mikrob dia mesra dengan tanah dan akan menyerap ke dalam tanah. Okey, itu saja panduannya. Nanti kita tengok dah berapa, mungkin seminggu lebih, 2 minggu, kita tengok balik apa kesan pada pokok ni. Assalamualaikum, saudara Is. Nama penuh siapa? Isa bin Razali. Isa bin Razali.
Sekarang di mana ni lokasi ni? Felda Sungai Mas. Okey, dah biasa dengan baju Bokashi ya? Dah biasa dah pakai ni. Dah berapa kali tuan? Dah 4 kali dah. 4 kali ya. Kenapa memilih baju Bokashi ni? Mana tahu? Tahu daripada internet jugalah. Saya pilih baju Bokashi selain daripada murah dan dengar jugalah orang cakap boleh naikkan hasil. Jadi betul ke dia naikkan hasil? Alhamdulillah setakat ni naiklah hasil daripada 4 tan naik ke 10. Ada sekali tu sekarang maintain dalam 6 hingga 7. 10 pernah sampai 10? Pernah sekali sampai 10. Oh, Alhamdulillah. Jadi tak sia-sia lah iklan di TV tahun 2011 tu. Yang memang ada. Memang sampai 10 tan. Jadi mana lebih baik? BOK ke BOA? Ayam ke kambing? Kambing lagi baik lah. Untuk buah. Untuk buah kelapa sawit Kalau BOA untuk ayam tu untuk daun. Nampak perubahan. Nampak dia perubahan hijau. Daripada kuning-kuning tu naik hijau banyak kan. Yang bintik tu hilang. Berapa lama lepas dibaja tu nampak perubahan? Dalam masa 2 bulan tu nampak lah. Kalau hujan kuat, ada hujan insyaAllah 2 bulan nampak. Okey. Bulan tu. Jadi nanti akan datang macam mana? Okey lagi? Setakat ni masih boleh maintain lagi dengan baju ni lah. Okay. Macam saya cakap tadi, selain daripada murah, lepas tu hasil dia boleh maintain. Bertahan dalam 6 teratas. Habis rakan-rakan ada bertanya? Ada juga bertanya, cuma saya cakap saya cuba dulu. Okey, nanti hasil baru saya recommend. Nampaknya baju ni tak payah dicuba-cuba sebenarnya. Dia punya testimonial dia dah banyak sebab dekat 12 tahun umur dia. Jadi nampaknya Cik Is dah boleh lah kembangkan pada kawan-kawan. Ada nasihat pesanan untuk geng? Ada juga. Cuba di sini saya nak keluarkan dalam Facebook ni. Daripada cuba baju yang bukan tu, baik cuba baju Bokashi. Selain daripada jimat, memang dah terbukti berkesan. Lagipun dia baju organik kan, baik untuk kesihatan. Organik dia bagus untuk tanah sebenarnya. Tanah, betul. Tanah tu tak mati kan. Okey. Pulihkan tanah daripada kita pakai baju kimia tu dah terlampau tempoh jangka masa yang agak panjang. Bagus guna baju ni sebab apa, dia menyuburkan tanah balik. Betul. Terbukti Memang terbukti, nampak cacing tu naik banyak, tak cacing. Sebelum ni saya masuk kebun, tak cacing tu memang payah nak jumpa. Bila lepas tabur baju ni memang sepah-sepah. Allahuakbar. Itu maknanya tanah dah mula gembur nampaknya. Ya, betul. Jadi itulah tujuan baju organik ni sebenarnya. Dulu baju kimia memang digunakan untuk buat lapangan terbang tau. Lapangan terbang dia, baju kimia tu dia gaul dengan lapangan terbang. Rada tu dia buat stem roll. Jadi dia tanah tu kejap. Tak cacing semua tak ada, mati. Mikrob semua mati. Jadi begitulah tanah kita kalau guna baju kimia. Jadi tuan ada seruan untuk para penonton ni? Kalau yang dah biasa cuba baju kimia tu, sekali cuba baju Bokashi ni, tengok macam mana hasil dia. Pasal buah tu insyaAllah jangan risau, memang boleh maintain buah dia. Buah dia ada perbezaan lah antara besar sikit ke, linyau sikit ke? Nampak besar sikit buah dia. Lain yang kecil tu, biasa kecil nampak besar sikit. Okey, Alhamdulillah lah. Terima kasih Cik Is. Is apa tadi nama penuh? Isa Razali. Isa Razali. Ada nombor telefon? Ada. Okey. Apa nombor ni? 011 611 44473. Okey, ulang lagi sekali. 011 611 44473. Sudah Cik Is berada di Felda Sungai Mas. Jadi rakan-rakan kalau nak cari baju Bokashi dari keluaran Koperasi Keluarga Syed Arifin Berhad, datanglah jumpa Is atau telefon Cik Is. Boleh order daripada beliau. InsyaAllah kami bagi pihak headquarters akan uruskan pembelian. Terima kasih Cik Is. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah seorang kita punya klien yang menggunakan baju Bokashi, orang Batu Pahat yang kebun kelapa sawit, ingin menceritakan pengalaman bermula menggunakan baju Bokashi. Amati betul apa yang Tuan Haji ni cakapkan. Mula perkenalkan diri yang tolong. Silakan. Nasi dari tempat. Nasi dari tempat. Pengalaman tu sangat ganggu. Pengalaman menggunakan baju Bokashi ni. Akhirnya nampak kami tambah lah kan. Yang kedua,
nak cuba lagi sekali lah. Ini kira belian kedua lah. Ya. Belian kedua. Okey, macam mana boleh terperasan baja ni menyebabkan pertambahan penghasilan? Dari segi penuaiannya lah. Dari segi penuaian, macam mana tu? Lepas tu timbangannya. Timbangan. Dan pemotongan dia? Pemotongan buah dia, penuaian tu? Ya. Macam mana nak menunjukkan betul-betul ianya bertambah? Bertambah kalau yang lepas sekali ni dah 2 kali. Tapi 2 kali sekali je lah kan. Bukan betul 2 kali. Jadi Sebelum ni tak pernah je. Yang katanya tapi yang ni balik normal semula lah sekali lah. Katanya sebelum ni sekali, lepas tu ada penuaiannya 2 kali. Ya, Dan memeranjatkan jugalah. ya itulah. Tahniah lah. Pakai bonus satu. Tahniah. Itu sebelum penggunaan baja vokasi ke selepas penggunaan baja vokasi? Selepas. Jadi sah lah. Baja vokasi membantulah. Kita dalam masa setahun kita ada kebun dari pertama lah. Ya, sebelum tu pokok tu Normal. biasa je lah. Kalau time musim tu biasa lah. Kalau tak ada ikan tu normal lah. Ini buah kan masih kurang. Jadi sebelum tu guna baju apa bang? Kimia. Baju kimia. Okey, kalau kita daripada melompat daripada baju kimia ke organik, baju nampak jelas lah punya hasil. Setakat ni lah. Perbezaan hasil memang nampak jelas. Jadi kadang-kadang banyak kat tu sebenarnya cuaca belia. Ya betul. Cuaca juga sebagai pendorong, malah penghambat pun ada. Luar jangka sebenarnya. Ya. Cuaca ni pun perubahan-perubahan yang berlaku ni sebenarnya. Tapi dengan orang lain, dengan jiran-jiran yang tak menggunakan baju, macam mana penghasilan dia? Pada tempoh yang sama? Tak pasti lah. Tak pasti. Pokok muda tu kalau 2 kali tu biasalah pokok muda. Pokok muda, pokok lah. ini pokok tua penghasilan 2 kali. Luar biasa. Ini macam kalau dituai dalam 2 kali dalam bulan. Ya betul. Kalau pokok muda tu normal. Maknanya begitu banyak lah. Bila ada sikit lah. Ini macam orang dah berumur 60 tahun makan tongkat lagi. Ibaratnya, maknanya penghasilan tu. Okey. Jadi Tuan Haji berhajat untuk jadi ejen dengan kita. Ya. InsyaAllah bulan ni. Bulan ni. Okey, alhamdulillah. Tambah seorang lagi kawan-kawan kita yang berada dalam pengedaran baju vokasi ini. Saya ucapkan tahniah lah. Terima kasih banyak di atas apa ni, dia panggil apa orang putih kata support, maksud Melayu apa lah, apa yang kita kata maksud Melayu di atas sokongan pada industri ini. Selamat datang ke industri baju organik vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kasiman bin Bintal daripada Kampung Sari, Blok 3, Sempang Renggam, Luang Johor lah. Jadi buat masa sekarang ni saya memang telah menggunakan baja vokasi vokasi kambing ini ke kebun kelapa sawit saya lah. Kebun kelapa sawit saya lebih kurang dalam luasan lebih kurang 7 hektar lah. Jadi kalau sebelum tu saya pun dah memakai baja vokasi ni lebih kurang dalam dekat-dekat setahun lah. Habis mula-mula tu memang kalau nak dibandingkan dengan orang kata penghasilan dia memang nampak berbeza lah. Kalau pada mula-mulanya lebih kurang dalam keadaan tu dengan keluasan itu kita mendapat hasil lebih kurang dalam 3 ke 4 tan itulah. Jadi sekarang setelah menggunakan tu nampak dia punya perbuahan dia tu. Sekarang saya boleh dapatkan lebih kurang dalam 7 tan dengan hasilan kebun saya tu. Jadi alhamdulillah baja ni nampak berkesan lah. Saya pun sebelum ni memang dah banyak menggunakan macam-macam baja, macam-macam orang kata jenama, tapi nampaknya baja vokasi ini nampaknya memang sesuai lah untuk kebun saya lah. Jadi kalau sesiapa yang orang kata berhajat ataupun berminat untuk menggunakan baja vokasi ini, bolehlah hubungi saya dengan nombor telefon saya 013 938 0942 ataupun 011 5978 5348. Ulang lagi sekali nombor telefon. Saya ulang lagi sekali 013 938 0942 ataupun 011 597
5348 Wak Kasiman. Okey, lagi satu. Tanah itu berapa ekar? Tanah tu tadi saya kata dalam lebih kurang dalam 7 ekar lah. 7 ekar. Kalau dulu berapa penghasilan? Dia dalam penghasilan dulu lebih kurang dalam 3 ke 4 tan tu lah paling banyak lah tu. Itu tanpa menggunakan bokasi lah. Tak ada lah. Setelah menggunakan bokasi sehingga kini, Tuan Haji dapat berapa? Lebih kurang dalam 7 tan lah. 7 tan. Sekarang harga kelapa sawit berapa ya? Harga kelapa sawit kalau ikut sekarang, harga kelapa sawit kampung lebih kurang 49 lah. 49. Jadi tan. kali 7 lah. 5 kali 7? Lebih kurang lah. Oh. Ribu-ribu Boleh lah. Okey, jadi terima kasih banyak testimoni yang diberikan. Ini bukan main-main. Ini betul punya Betul. Ini bukan dugaan. Saya kita dah banyak macam-macam apa orang kata brand baju lah. Ya betul. Lagipun harga dia macam mana harga? Tentang harga tu memang nampaknya munasabah lah. Munasabah Okey. Jadi begitulah. Terima kasih banyak Tuan Haji. Mudah-mudahan Tuan Haji berjaya mempromosi baja ini. Bukannya kita buat-buat, benda tu memang betul. Amin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji Azman. Waalaikumsalam. Ceritakan pengalaman berkenaan dengan baju ni. Jadi pengalaman saya yang menggunakan baju bokasi, baju organik ni, saya dah mula gunakan baju ni, kesannya amat bagus, terutama pada pokok-pokok buah-buahan lah. Apa yang saya telah gunakan iaitu saya baju pokok limau, pokok durian, pokok jambu dan lain-lain lagi lah. Dan apa yang saya nampak kesan daripada baja ni untuk buah limau, kasturi, dia punya hasil, dia punya bunganya cukup memberangsangkan, sehingga pokok-pokok ni tak kuat nak menampung dia punya buah ni, jatuh ke atas tanah, maknanya melempai ke atas tanah. Itulah kesan daripada baja ni. Dan setelah tu saya dengan cerita daripada orang nak gunakan baja kimia. Lepas tu saya ada berhenti sekejap, saya gunakan baja kimia. Nampaknya tak sama dia punya kesannya. Dia bagus juga, tapi dia tak sehebat baja bokasi ni. Cukup bagus. Baja kimia ni problem dia rosakkan tanah. Rosakkan tanah. Dia matikan cacing-cacing mikrob dalam tanah. Itu lama-lama jadi pokok jadi kanser. Itu yang berlaku dekat Felda. Jadi terusnya saya gunakan pokok durian juga. Masa tu umur pokok durian saya 3 tahun lah lebih kurang. Dah mula berbunga dah. Mula berbunga di atas tanah. Bunganya tu atas tanah. Bunga atas tanah. Dah mula berbutir. Jadi oleh kerana ada hama-hama lembu pendek ni, di sondolnya masa tu saya agaknya pagar dengan pagar. Sekarang dah pagar dah? Sekarang saya dah pagar lah, tak pernah pagar penuh lah. Ini kebunnya? Pagar semua. Lebat semua. Jadi alhamdulillah, jadi sesiapalah saya mencadangkan lah dan menyokonglah kalau kiranya ini nak menghasilkan buah yang lebat, gunakanlah baju bokasi ini. Yang tadi pokok durian tadi? Pokok durian. Dah berbuah Dah buah. Masa 3 tahun. Untuk pengetahuan Haji, di Terengganu, Persatuan Durian Musangking Terengganu, dia pajak dengan kita orang baju 6-7 tan dulu. Jadi memang tak diragukan lah, sebab baja ni pun dah 12 tahun umur dia. Dan insyaAllah saya ada tanam lebih kurang 300 pokok limau ni. Saya nak gunakan 100% baja ni. Okey, dan boleh. hasilnya kita nak tengok selepas ni. Nanti kita perlukan laporan tu lah untuk bantu ni industri kita ni. Baik, terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambah sikit. Okey. Dan saya nak bercadang juga nak menjadi ejen kepada baja bokasi ni. Alhamdulillah, tambah lagi seorang sahabat dalam industri kita ni. Ini baja ni baja bokasi. Keluaran Koperasi Keluarga Syed Arifin. Jadi industri ni dah 12 tahun. Cuma dia bertukar tangan. Sebelum tu
Allah yang rahmat adik saya yang buka kilang ni. Jadi sekarang koperasi keluarga dah ambil alih. Sebab adik saya meninggal dunia. Sebelum meninggal dia berpesan, bukalah koperasi. Jadi kami buka. Saya Nahar. Itu nama anak saudara saya. Jadi sekarang ni dah nama koperasi. Okey, Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kepada tanaman. Apabila baja ini digunakan, amat jelas perbezaan daripada baja-baja yang lain. Setelah kita menabur baja ini lebih kurang dalam 45 hari, kita telah menyukat batang-batang pokok. Di Felda Palung 7, Gemas Negeri Sembilan, para pengguna bokashi mendapati tanaman mereka membesar begitu cepat dan memberi hasil berganda berbanding sebelumnya. Dalam masa sebulan setengah, sudah naik 1 inci. Daripada 14 inci, hari ini jelas 15 inci pembesarannya. Dari segi daun dia macam mana? Perbezaan daun. Dulu daunnya tak begitu hijau. Hari ini kita boleh lihat daunnya hijau pekat. Pertama sekali dia memang buahnya nampak macam besar, kemudian berat. Yang kedua dia padat dekat pokok. Kita boleh tengok kat pokok macam mana pokok buah dia rapat. Boleh katakan setiap tandan yang ada tu dia ada buah dia. Kecil dengan besar je lah perbezaan dia. Kawal ya dengan mikrob-mikrob yang baik untuk pokok. Selepas 4 bulan penggunaannya, pohon-pohon kelapa sawit Rahmat kini berbuah lebat. Saya perhatikanlah perbezaan dia tu macam bulan 1, bulan 2 beza sangatlah. Pasal bulan 1 dengan bulan 2 penghasilan dia baru 2 tan lebih. 2 tan lebih. Bulan 1 2 tan lebih. Bulan 2 pun 2 tan lebih. Bulan 3 dapatlah 3 tan lebih. Tapi bulan 4 tu dekat 10 tan, 9 tan lebih. Bulan Ini kira di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Saya pun tak terfikirlah sejak gunakan baju bokasi ni. Saya sangkakan cuba je baju bokasi ni, tengok apa dia punya perbezaan dia. Tapi alhamdulillah sejak saya gunakan ni nampaknya ketara sangatlah. Sampai saya cerita dengan orang kawan-kawan saya yang peneroka-peneroka yang buat sendirilah. Dia orang tak percaya, dia orang tak yakin. 1 tan tinja haiwan. Dengan pelaburan hanya 95 sen sepokok selama tempoh itu, pulangannya amat berbaloi. Sebelum ni saya beli baja kimia. Beli daripada baja kimia daripada Kota Tinggi. Tapi saya tak tahulah apa jenis baja tu, saya tabur je main suka. Orang cakap ini yang paling baik, saya pun try juga. Tapi nampaknya, yalah, yang sudah-sudah tak ada bokasi, kata orang tak ada rotan, akar pun berguna juga. Jadi saya pakailah itu. Tapi sejak pakai bokasi ni saya ingat tak beli lagi lah baju tu. Pertama baju tu mahal, yang keduanya bila saya dah gunakan bokasi ni rasa saya baju yang paling murah. Paling murah dan paling baik. Sebab saya dah cuba. Jadi saya dah cuba bukan setakat ini je, saya cuba pada pokok-pokok bunga, pokok-pokok buah-buahan tahun. Memang nampak alhamdulillah lah. Memang saya rasa memang paling baik lah. Warahmatullahi. Pada petang ni saya akan membeli lagi 60 beg baja bokashi jenis kambing. Okey, BOK 20. Okey, saya nak tabur untuk 8 ekar di Sungai Teluk. Jadi pengalaman menggunakan ini buat kali pertama? Okey, untuk yang kali pertama saya buat pada akhir bulan 4, yang mana saya beli lebih kurang 50 beg, yang mana saya dapati ada perubahan sedikit yang daripada segi tan. Sebelum ni saya purata dalam 4 tan ke 3 tan gitu, 3 hingga 4 tan. Jadi sekarang saya dapati dia dah naik lebih kurang dalam 6 tan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Jadi apa Hari-hari. Okay. Apa kesimpulannya berkaitan dengan baju ni? Ada perubahan lah daripada segi kuantiti tan. Sebab saya dapat refer daripada tan saja.
untuk buat masa ni. Dan jualan lah. Dan jualan. Okey. Jadi sekarang semangat makin naik dan beli lagi batch kedua. Sekarang saya beli 60 beg. Ini ada tambahan 10 beg, kenapa? Ni untuk tambahan untuk adik-adik lah. Adik-adik, okey. Tak ada bercita-cita nak jual jadi stokis ke? InsyaAllah kalau katakan ada perubahan saya akan bagi buat tajan pada kawan-kawan. Okey. Mudah-mudahan anda berjaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sebagai petani kecil-kecilan. Kebun bandar. Tanam cempedak, tanam jering, tanam nangka, tanam kelapa. Sekarang memang adalah perubahannya baja tu. Memang cukup baik baja ni. Saya dulu tak kasih baja buah. Tapi tak berapa. Buah-buah tapi sikit aja. Macam ujung-ujung dahan. Sekarang ni cempedak saya dari batang bertunas jadi berbuah, berputih. Boleh tengok sekarang kalau nak anu kan. Boleh. InsyaAllah, alhamdulillah. Memang bagus. Itu saya beli lagi. Tambah lagi ya? Beli lagi. Tambah lagi. Sebelum ni? Buah di ujung-ujung dahan. Bau jeringnya ada jering tak ada yang dulu-dulu setangkai 2 tangkai tu agaknya aduh. Semua api. Ni kat sini. Nampak. Api ada dah. Tengok. Kalau ada binatang tu pakai spray. Ada spray ni. Spray anti serangga. Tu tengok tu nampak. Sebelum ni tak ada ke? Ada. Dekat batang ni tak ada. Tak sekarang ada. Sejak baja ni lah. Sejak baja ni. Ni dekat sini tanam dalam. Korek Ni bekas dia lah ni. Sebab hujan takut ni. Jadi kalau tak dikorek dia hanyut. Yalah betul. Pokok-pokok lain, pokok-pokok apa yang durian Belanda. Yang tapi besar. Order lagi. Tengok buah dia. Mana ada berbuah dulu? Mana ini? Ada berbuah. Ini abang. Ini atas. Pokok 5, ni pokok kacang. Itu apa hutan? Kacang panjang. Dulu tak pernah berbuah ni? Tak ada. Ni kelapa ni tak ada berbuah. Kita tengok dah berbuah tu. Ada berpotik-potik. Yelah baru. Dulu tu kelapa pandan bukan? Tak ada, kelapa biasa je. Nak kelapa macam mana nak ambil ni? Nak kelapa muda? Tak ada. Tak ada. Kita pun ada tanam. Ini pun ada ni. Mengkudu. Mengkudu ni tak kisahlah tu. Pokok jering ni tadi mana pokok jering? Pokok jering sana. Jering ni tapi tak ada berbuah. Dah berbunga eh? Berbunga. Betul dah. Kan dah banyak mati tu. Apa nanti dia akan berbuah. Ni boleh tahu baja ni? Kasih baja ni korek lubang ni. Taruhlah. Kasih ni 3 bulan sekali. Bulan sekali pun boleh. Sebulan sekali pun boleh bang kalau baru-baru. Sebulan sekali ni. Kalau sebulan sekali bagus. Yang cepat habis pokok ni besar. Kalau sawit sekilo. Tapi 3 bulan. Ini kotak tahu yang besar tu, kotak tahu. Satu kotak tahu, satu kotak radang dekat sekilo juga. Yalah. Dia sebenarnya pokok ni kita bagi banyak pun dia makan ikut dia. Dia makan berapa yang dia makan banyak bagi dia selak makan tak ada. Banyak orang nak cepat buah tak juga. Tak ada, tak dia akan ikut cara dia. Durian tengok dah muda dah tengok. Kasih. Ni daun dia. Daun dia cantik. Sebelum tu daun dia? Daun dia macam tak berpucuk sangat. Ni kan dah pucuk ni. Muda kan tengok. Lebat daun dia. Durian Belanda ni dah berbuah. Dah berbuah tu nampak bulin tu tersangkut. Durian Belanda ni tu Dah berbuah tu 3 biji. Dah maknanya dah berbuah lah. Yalah. Sebelum ni adalah buah juga lah sebiji. Slow lah sekarang. Lambat. Sekarang nampak. Ni tengok 2 biji ni. Satu atas satu bawah. 3 ni dah ada putih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada di ladang Tuan Zamil dan saya bersama Tuan Zamil pagi ini ingin mengetahui sedikit apa rahsia penanaman beliau
sehingga ke hari ini, dan beliau dipahamkan telah menggunakan bokashi. Boleh dengar sedikit pandangan Tuan Zamil tentang bokashi? Okey, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, okey, saya mulai guna bokashi ni dalam 3-4 bulan. Okey, sebelum ni saya guna secara konvensional, bermaksudnya kita guna 100% kokopik dan dicampur dengan pemajaan AB macam biasa, sistem sertigasi. Okey, semenjak saya berjumpa dengan Cik Syed Alim ni, dia dah mengenal saya dengan bokashi ni. Bila saya menggunakannya, saya nampak tumbesaran pokok-pokok tu agak rancak. Okey, dan saya tengok penggunaan baja AB, kita boleh kurangkan penggunaan baja AB tu dengan banyak sekali. Okey, jadinya kat sini kita boleh dapat membuat penjibatan dari segi baja AB. Okey. Dan cara bancuhan pula, saya pun sebetulnya tak tahu sangat cara, pasal inilah kali pertama saya guna bokashi di dalam media kokopik. Saya just guna 2 genggam saja untuk dalam satu polybag. Untuk pokok-pokok yang besar, saya tambah lagi 1 genggam. Jadinya untuk, kalau kita tengok pokok-pokok tembikai ni, 3 genggam bokashi dalam setiap satu polybag. Dan untuk dia punya timun ataupun timun batang, saya guna 2 genggam dalam setiap satu polybag. Okey, saya rasa sudah memadai, dan kita tambah dengan backup baja AB. So saya tengok pembesaran dan hasil yang dikeluarkan sekarang ni. Kalau kita tengok timun tembikai dan timun-timun, nampak pokok-pokoknya cantik, subur. Dan hasil tembikai pun alhamdulillah. Sebetulnya tembikai ni kali pertama saya tanam, dan kali pertama juga saya menggunakan bokashi di dalam media tersebut. Selain daripada tu, kalau kita tengok tepi-tepi sana tu ada pokok-pokok seperti durian Belanda, pokok kelapa di belah sana, dan pokok betik. Sebetulnya saya guna bokashi kambing sebagai baja tambahan. Okey, setiap 3 ataupun 4 bulan sekali saya guna ataupun saya tambah baja bokashi setiap pokok tersebut. So kalau kita tengok pembesaran pokok-pokok kelapa yang kita tengok di hadapan tu, nampak alhamdulillah subur, tinggi. Kelapa ni saya tanam lebih kurang 1,5 tahun. So kalau tengok pembesaran dia ni, dalam 1,5 tahun lagi ataupun 2 tahun lagi, insya-Allah kita akan tengok hasilnya. Dan kalau Haji boleh fokus pokok betik-betik kita kat tepi sana tu, walaupun renek dan baru berusia dalam 3 bulan, 2 bulan setengah macam tu, kita boleh nampak hasilnya sudah start mulai berbuah. Okey. Pokok durian Belanda juga ya? Durian Belanda juga. Durian Belanda pun sama. Kita guna bokashi setiap 2 ataupun 3 bulan untuk baja tambahan. Okey. Di samping pokok-pokok durian, pokok-pokok betik, semua tu kita campur semua. Okey. So saya nampak di sini baja bokashi dapat mengurangkan kos baja AB. Okey. Okey. Sekian. Okey. Saya rasa itu saja yang saya dapat bagi kongsi kat sini. So alhamdulillah dengan tunjuk ajar dan sokongan daripada Encik Alim yang memperkenalkan saya dengan bokashi ni, dan saya akan manfaat baja tersebut untuk ladang saya lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Zamil yang sudi meluangkan masa pagi ini, dan Tuan Zamil pun sibuk, dia ada 2-3 benda yang dia nak tengok, jadi kita tinggalkan Tuan Zamil di ladang dan kita bergerak ke ladang yang lain pula. Sekian, terima kasih. Dan di belakang digunakan cara menggunakan bokashi. Sabuk lima kabuk.
square meter 200 cm. Jadi ini untuk tapi kalau kita ciptakan setapak juga sedang berjaya gunakan untuk sawit tak ada masalah. Customer dia dapat unsur tumbuhan dan satu unsur harapan sendiri bukan sebati bersama air yang mengandungi mikroorganisme yang menjadi ejen tanah. 21 bilion sel per kilo. Jadi dalam proses penyampaian selama 2 minggu sebab berhasil dengan lokasi duduk di rumah ayam. Kanan dia macam cacing. Cacing kita nampak. Macam mokrak dengan baju di pasaran. Kalau di pasaran ini 34 ringgit. 34 ringgit. So satu tan 50 beg. 50 beg kali Bagi dalam bagi elok, bagi dalam kita. Besok pagi pen baru minum. Tahun 2019 ni saya nak Januari kau kita dah sebut. Ha? Ambil di dalam. Jabatan berjaya agar tidak berketul. Hasil yang halus akan mudah tersebar dan mampu diserap tanah dengan baik. Ketika bermula dengan inisiatif Nisar Cili 3 tahun lalu, Said Maharif tidak menjangka hari ini perusahaan berkongsi bersama Ahmad itu kini mampu mengekalkan bertandang lokasi sebenarnya. Indonesia telah mengadakan kempen secara serentak. Orang dari sini dia tu. Satu industri untuk kita ciptakan. Dia ada memang letak stor. Sebatang kelapa sawit memerlukan kira-kira setengah kilogram bokashi untuk tempoh 4 bulan. Dengan pelaburan hanya 90 sen sebungkus dalam tempoh itu, bulan ini amat berbaloi. Ni, Tapi saya tak tahu apa yang dia baju tu saya tahu. Orang cakap ini yang paling baik dia berterai juga. Tapi nampaknya ya, yang tak ada bukasi, kata orang tak ada tak akal juga. Jadi saya pakai lagi. Ni. Tapi sejak pakai bukasi saya tak beli lagi lah baju tu. Pertama baju tu mahal, yang keduanya bila saya dah gunakan bukasi ni rasa saya baju yang paling murah dan paling baik. Sebab saya dah cuba. Ni lagi satu ni. Jadi saya dah cuba, bukan setakat ini je, saya cuba pada pokok-pokok buah-buahan tahu. Memang nampak alhamdulillah.